Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek kami yang dibuat daripada semester lepas lagi, iaitu tajuk kami adalah Arduino GSM Notifiable Flame and Fire Alarm System. Okey, kami mempunyai dua ahli kumpulan. Yang pertama adalah Wan Muhammad Fakri bin Wan Razak dengan nombor matrik 19 DMA 20F1009. Okey, ini adalah gambar dia yang pakai baju merah. Negara saya pula adalah Ahmad Syazni bin Ahmad Rashidi dengan nombor matrik 19 DMA 20F1019. Okey, supervisor kami adalah Encik Muhammad Sufriansyah bin Mansur. Okey, ini adalah konten kami. Yang pertama adalah introduction, iaitu background fire alarm kami, history. Yang kedua adalah problem statement, iaitu kenapa kami membuat fire alarm ini. Yang ketiga adalah objektif apa yang kami buat apabila kami telah menyiapkan fire alarm ini. Yang keempat adalah skop kami, untuk siapa kami buat fire alarm ini. Yang kelima adalah literature review, iaitu kita bandingkan dengan projek orang lain untuk kemudahan kefahaman. Yang keenam adalah sketching and design, sketching kami. Yang keenam 6.1 adalah final design, yang design kami pilih. Yang ketujuh adalah sistem flowchart kami. 8 adalah komponen yang digunakan. 9 adalah material selection, iaitu chassis besi kami. Yang ke-10 adalah costing, berapa banyak kami menggunakan duit untuk membuat projek ini. Yang ke-12 adalah yang ke-11 adalah result, iaitu gambar projek kami. Ke-12 adalah coding system, iaitu sistem kontrol kami. Ke-13 adalah efficiency test, berapa kerap kali benda ini boleh berlaku. Yang ke-14 adalah Gantt chart, perjalanan projek kami daripada A sampai Z. Yang ke-15 adalah video demonstrasi. Okey, kita pergi kepada introduction. Itu fire alarm. Design to alert human for an emergency. Ini adalah perkara yang memang fire alarm diciptakan, iaitu untuk untuk alert orang akan kebakaran. Okey. Yang kedua adalah usually fire alarm are found in office, factories and public buildings. Iaitu fire alarm ni biasanya kita terdapat dekat kawasan awam, iaitu office, kilang, public building seperti macam hospital, itu semua terdapat fire alarm. Okey, ni adalah yang bawah ni adalah first fire alarm, iaitu fire alarm pertama, invented in 1852 by Dr. William F. Channing and Moses Bremer. Maksudnya ini adalah pencipta fire alarm yang first. Yang kedua adalah this was the first time a fire alarm could detect and trigger the sprinkler system to displace a fire. Maksudnya dekat sini adalah fire alarm. Waktu first fire alarm dia boleh pancutkan air keluar untuk kebakaran. Okay, problem statement. Kenapa kami membuat projek ini? Okay, yang pertama adalah for the deaf and dumb, iaitu untuk orang pekat dan orang buta. Okey, dekat dalam projek kami ini, output kami adalah untuk special case untuk deaf and dumb adalah emergency signage, iaitu exit macam kita dapat dekat public buildings, exit signage. Dan kedua adalah DC siren. Okey, jadi kalau kata siren adalah bunyi kan, siren mengeluarkan bunyi. Jadi bila kata orang buta tak dapat untuk melihat, tapi mereka boleh mendengar. Jadi mereka akan mendengar siren akan kebakaran. Okey, untuk orang pekak pula, mereka tidak boleh mendengar, tetapi mereka boleh melihat. Jadi exit signage ni adalah satu alternatif untuk orang pekak untuk melihat akan kebakaran. Okey, yang kedua adalah negligence of resident, iaitu kecuaian penduduk. Macam contohnya kalau seorang tu tengah gosok baju, tiba-tiba dia pergi tempat lain dan iron ada dekat atas baju. Jadi lama-kelamaan baju akan terbakar. Itu adalah kecuaian penduduk.
Okey, yang ketiga adalah many resident do not allocate fire alarm system. Macam kita tengok dekat rumah baru-baru ni, uh, kebanyakan rumah sekarang ni pun security alarm saja yang ada. Fire alarm system ni tak ada. Tapi mereka tidak tahu yang fire alarm system ni juga adalah satu sistem yang sangat-sangat penting. Benda untuk kebakaran bila-bila saja boleh berlaku. Okey, kita pergi nombor 3 iaitu objectives. Okey, apa yang kami dapat setelah kami buat benda ni? Okay, yang first adalah to study a fire alarm system that are using smoke and flame sensor. Okay, untuk makluman, projek kami ni akan ada 2 sensor yang kami ada gunakan input kami, iaitu satu smoke dan flame sensor. Smoke ni adalah untuk mengesan gas, mengesan asap semua. Okay, flame sensor adalah untuk mengesan api. Okay. Yang kedua adalah to design a fire alarm system with exit signage and DC siren. Okay, dekat sini saya cakap tadi, kami menggunakan exit signage untuk orang yang peka dan DC siren adalah untuk orang yang buta. Okay. Yang ketiga adalah to fabricate a fire alarm system by using Arduino control and GSM module. Dekat sini, control system kami adalah kami gunakan Arduino Uno dan GSM module adalah output kami untuk alert seseorang bila seseorang itu tidak ada di rumah. Maksudnya sekarang ni bila user dah register dengan GSM, dah ada number GSM, bila kata user tak ada dekat rumah, jadi GSM ni akan alert kepada user jikalau berlaku kebakaran di rumah. Okay, yang keempat kita bagi kat scope. Okay, sistem scope kami menggunakan Arduino Uno dan GSM module. Yang seterusnya adalah user scope. Dekat siapa kita fokuskan? Yang pertama adalah family member. Family member ni will get a notification via smartphone. Maksudnya kami akan menggunakan SMS sebagai platform GSM kami untuk menghantar mesej. Kenapa kami tak nak menggunakan WhatsApp? Sebab sekarang ni orang dah terlalu banyak, hampir setiap orang menggunakan WhatsApp Messenger. Jadi untuk benda yang penting, benda yang spesifik, kami menggunakan SMS sebagai notification kami. Yang kedua adalah people with disability able to hear the siren and be able to see the emergency sign. Maksudnya orang yang buta dan orang pekat telah boleh mendengar siren dan melihat exit signage jika berlaku kebakaran. Okey, ini adalah literature review. Maksudnya kami bandingkan dengan projek orang yang dah sedia ada. Kami menciptakan, menginovasikan, menciptakan baru untuk projek kami. Yang pertama adalah fire alarm navigation system. Okey, fire alarm ni menggunakan GPS module, menggunakan location, can give exact location coordinates of the incident will be sent to nearby fire station using GPS module through messaging application. Maksudnya dekat sini jika berlaku kebakaran, pihak bomba boleh tahu location dengan secepat mungkin. Okay, yang lepas tu untuk input fire alarm navigation system adalah menggunakan flame sensor sahaja. Okey, yang kedua adalah home fire detection notification system using Internet of Things and Telegram bot. Maksudnya dekat sini untuk notification ni menggunakan Telegram. Okey, connect to Telegram bot. Maksudnya daripada application Telegram kita boleh dapat kebakaran. Able to track the exact location. Maksudnya sini pun ada GPS. Yang lepas tu yang fakta yang ketiga adalah dia sangat expensive, mahal sebab dia menggunakan sistem Raspberry Pi. Kita pergi yang seterusnya. Okay, ini adalah sketching and design kami setelah kami brainstorming. Kami berdua brainstorming. Okay, ni design satu, ni design satu, ni design dua. Okay, ni adalah design nombor 3, ni adalah design nombor 4. Okay, ni adalah final design kami. Final design kami ni kami brainstorming daripada design nombor 2 tadi kalau perasan. Okay, kat sini nanti kami letak exit signage dekat atas board tu. Lepas tu ni adalah DC siren. Yang atas board ni semua adalah komponen kami. Okay, ini adalah view dari belakang. Okay, ini adalah flowchart sistem kami. Okay, kami start power on Arduino.
Dan Arduino akan detect flame and smoke sensor detection. Jikalau yes, dia akan ke bawah. Jikalau no, tak akan jalan. Maksudnya Arduino tak boleh hantarkan signal. Signal tak akan hantar ke Arduino. Okey. Yang tu, yang pertama adalah exit lamp its power on. Maksudnya exit signage tadi akan menyala. Yang kedua adalah DC siren brightness and sound. Maksudnya DC siren akan mengeluarkan bunyi. Yang ketiga adalah water from sprinkler. Okey. Kat sini kami menggunakan sprinkler lagi satu output untuk dijadikan sebagai output kami yang keempat. Yang kelima adalah GSM send a message. Kat sini GSM akan hantar message kepada user. Itu kalau skop kami family members. Lepas tu habis. Okay, yang ke-8 adalah komponen yang kami menggunakan di dalam sistem kami. Yang pertama adalah Arduino Uno. This Arduino is used to control the input and output of sensor in fire alarm system. Maksudnya Arduino kami ni adalah untuk yang kontrolkan input kami iaitu smoke sensor and flame sensor, dan output kami iaitu DC siren, exit signage, GSM module dan DC water pump. Okey, ni adalah DC water pump. Maksudnya DC water pump ni function dia untuk to pump water from a container. Yang ketiga adalah DC siren, to issue a warning sound. Maksudnya mengeluarkan bunyi. Okey, untuk yang seterusnya adalah SPDT relay. A relay is an automatic switch that is commonly used in an automatic control high circuit to control a high current using low current signal. Okey, kat sini saya boleh bagi contoh. Macam kata satu simple circuit di mana dia perlu mengeluarkan bulb. Bulb tu macam lampu. Okey, so circuit ni 5 volt. Jadi 5 volt ni tak boleh nak control dengan kata lampu yang tinggi. Jadi kami dia kena menggunakan relay untuk control the bulb lampu tu. Assalamualaikum, saya Muhammad Fakri bin Razak ingin sambung tentang pembentangan ini tentang komponen. Okey, flame sensor ni untuk mendetek kebakaran ataupun api. Smoke sensor ni untuk mendetek gas dan asap. Seterusnya, GSM module ini untuk menghantar mesej kecemasan pada pemilik. DC bateri ini kita pakai untuk menghidupkan Arduino. Okey, material selection kami memilih chassis sebagai reka bentuk badannya kita menggunakan solder angle, dan pada badan yang memegang komponen itu kita menggunakan alkali. Okey, seterusnya ini adalah costing kami yang kami berbelanjakan. Seterusnya kita dapat lihat resultnya, dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, ini adalah coding sistem yang kami gunakan untuk projek kami. Selepas itu, ini adalah kita punya efisiensi test untuk flame sensor sahaja. Okey, kalau kita dapat lihat sini ada 3 kali je GSM tidak dapat menghantar mesej atas sebab bugs. Okey, untuk smoke sensor pula ada 5 kali sistem 3 kali sistem tidak berjalan dan 2 kali GSM tidak dapat menghantar mesej. Average dia kita dapat 50% keberkesanannya. Okey, selepas itu ini adalah gancat kami. Yang warna biru itu adalah planning dan yang warna kuning itu execution. Okey, ini adalah video demonstrasi projek kami. Buat. Apabila kami nyalakan api pada flame sensor, keempat sistem berjalan sekaligus dan GSM akan menghantar mesej kecemasan pada telefon pemilik.
Selepas itu, untuk matikannya, kita akan matikan secara manual. Untuk mematikannya, kita perlu tekan button reset pada Arduino tersebut ataupun mematikannya secara tutup plug. Selepas itu, kami mencuba menggunakan sensor smoke dan kesemua sistem berjalan sekaligus dan GSM menghantar mesej kecemasan pada telefon pemilik. Ini adalah contoh mesej kecemasan yang dihantar oleh GSM kepada pemilik. Okey, kesimpulan yang saya dapat kata projek yang telah dirancang dan disiapkan ini tidak mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Selepas beberapa publikasi, reka bentuk dan pengaturcaraan, projek ini mengambil masa hanya 12 minggu untuk disiapkan. Selepas itu, membuat pembincangan dan menambah beberapa komponen pada projek ini. Projek ini boleh dihidupkan secara intensif lah. Okey, kesimpulannya yang telah dibuat bahawa projek ini dapat memberi manfaat kepada OKU atau masyarakat setempat. Oleh itu, ia berguna untuk memudahkan semua orang termasuk orang kurang upaya. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.